terima kasih masuk ke ada para pelajar juga, kaki tangan, sokongan kan, pentadbiran dan juga para pelajar. Alhamdulillah, subhanallah, salam 11 Ramadan, kita masuk ke fasa kedua Ramadan. Berlalu dah 10 hari. Bagi ia berbeza pada seseorang. Ada orang merasakan masa ni lambatnya berjalan, tak sabarnya nak habis Ramadan. Tapi mudah-mudahan dengan bertambahnya usia, bertambahlah rasa cinta kita kepada Ramadan. Dengan bertambahnya ilmu tentang kehebatan kemuliaan Ramadan, maka bertambah jugalah kecintaan dan kesedihan kita apabila berlalu setiap hari. Lepas satu hari rasa macam, ya Allah, apalah aku buat hari ni? Sikitnya baca Quran, sikitnya zikrullah. Ya Allah, kenapalah tak ada beza? Yang bezanya tak boleh makan minum je. Yang lain macam sama je kehidupan kita. Masih lagi mengumpat, contoh mengata, mengeji, masih lagi buang masa, masih lagi kerja pun tak produktif dan sebagainya. Jadi kalaulah tidak ada beza, kan, tak ada beza pun Ramadan dengan tak Ramadan. Yang beza tak boleh makan, tak boleh minum, tu je. Yang lain sama. Kualiti solat pun sama, masih lambat, masih cepat-cepat solat, laju-laju. Masih kurang hubungan kita dengan Al-Quran. Jika tidak ada bezalah kualiti, itu antara kesilapan lazim yang berlaku dalam bulan Ramadan. Itu tajuk kita hari ini, kesilapan lazim dalam bulan Ramadan. Kesilapan paling utama umat Islam. Sebab ini disebut di dalam hadis Nabi. Nabi menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, kam min sa'imin, betapa ramai orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Dia tidak mendapat apa-apa bahagian daripada puasanya. Dia tak dapat apa-apa. Tak dapat pembebasan daripada api neraka yang dijanjikan Allah dalam sebuah hadis Nabi. Setiap malam kita tahu Allah bebaskan. Allah membebaskan hamba-Nya pada setiap malam Ramadan daripada neraka. Adalah hamba-hamba yang dipilih pada setiap malam. Kita pun tak tahu kita dah masuk list belum. Adakah kita dah masuk list mereka yang dibebaskan Allah daripada neraka? Dan pada setiap malam juga pintu syurga dibuka. Tak ada satu pintu syurga ditutup. Allah memilih di kalangan hamba-hambanya untuk menjadi ahli syurga. Subhanallah. Hadis Nabi yang lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang hidupkan Ramadan dengan amal soleh, dengan keimanan, dengan menyerah diri, dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Dosa besar ke, dosa kecil ke, dosa sengaja tak sengaja, dosa kita tahu tak tahu, dosa kita ingat ataupun kita lupa. Semua jenis dosa akan diampunkan Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi dengan syarat solat, puasa didirikan dengan bersungguh-sungguh. Perbanyakkan amal soleh, mohon ampun. Maksudnya betul-betul committed dan konsisten dengan Ramadan ni. Sebab kita tahu mungkin inilah peluangnya untuk kita dapat syurga Allah. Kita yakin dan beriman bahawa Ramadan adalah satu peluang yang paling utama ataupun satu-satunya peluang untuk kita dapat syurga Firdaus. Kau nak harapkan di bulan lain dengan solat kita, wallahu a'lam, dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi bila Allah berikan kita satu peluang yang sangat berharga dan kita masih lagi tak berubah dan masih sama dengan bulan-bulan yang lain, kan Nabi kata laisa lahu min siyami, tak dapat apa-apa daripada puasanya itu, illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Subhanallah. Dan yang paling kita takut, tuan-puan dimati Allah sekalian, bila kita dibangkitkan di mahsyar kelak, saat kita dibentangkan amal-amal soleh, dan kita sangat takut 30 tahun kita berpuasa Ramadan, 40 tahun mungkin, dah banyak tahun dah kita puasa Ramadan, kita sangat takut kalaulah rizak puasa kita kosong. Sebab apa? Seperti mana hadis Nabi tadi, Nabi sebut betapa ramai, maksudnya soalannya majoriti, hanya golongan minoriti saja yang puasanya diterima oleh Allah, ibadahnya diterima oleh Allah. Kalaulah kita tengok betapa banyak je ganjaran-ganjaran yang Allah sediakan di bulan Ramadan, maka ia menuntut apa? Kesungguhan, komitmen kita, keikhlasan, pengorbanan. Mengantuk pun baca juga Al-Quran, penat pun baca juga, zikir juga. Subhanallah. Sibuk macam mana, kita cuba allocate juga masa. Sibuk allocate juga. Di celah-celah kesibukan allocate juga masa dengan Al-Quran, dengan zikrullah dan sebagainya. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jika Ramadan tidak mampu mengubah hidup kita, tak mampu mengubah diri kita, maka mungkin hanya kematian saja yang boleh mendatangkan penyesalan kepada kita.
Sebab kita tahu ramai orang yang akan menyesal selepas mati. Ramai yang menyesal. Kenapalah dulu aku tak beramal? Kenapa aku tak banyak sedekah? Kenapa? Jadi mudah-mudahan kita sebelum menyesal selepas mati, menyesallah pada hari ini. Kena menyesal hari ini juga tuan-puan yang mata Allah sekalian. Kena ada perasaan tu bila lepas satu hari, lepas satu hari berlalu, kena dah ada rasa menyesal. Menyesalnya, ya Allah, semalam Ramadan aku macam kurang sikit. Menyesalnya, semalam tak banyak solat sunat. Tarawih tu buat tapi solat sunat lain. Sebab bangun. Sebab apa? Kita akan berjumpa dengan yang disebutkan hari kiamat, hari penyesalan. Manusia banyak menyesal pada hari tersebut. Okey, tuan-puan dan mata Allah sekalian. Alhamdulillah, kita akan fokus kepada kesilapan lazim dalam bulan Ramadan. Itu adalah secara umum. Kesilapan lazim, ramai umat Islam di bulan Ramadan, dia tidak ada perubahan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka itu adalah satu tanda Ramadan yang tak diterima. Itu adalah ciri-ciri Ramadan yang sia-sia. Yang mana beza dia hanyalah puasa tak. Adalah makan dengan minum saja. Yang lain semua sama. Aurat tetap tak dijaga, pergaulan tetap tak dijaga, hubungan dengan manusia tetap tak dijaga, kan, mulut tak dijaga. Maka itulah kesilapan terbesar. Dan itu ciri-ciri orang yang tak diterima Ramadannya, dia adalah golongan yang sangat rugi. Jadi insya-Allah saya sebenarnya nanti kita cuba manfaatkan masa untuk memperbanyakkan soal jawab. Saya dari sudut tengok tajuk ni, mungkin peringkat awal saya ingatkan berkenaan dengan fiqh. Kesilapan lazim dalam bulan Ramadan, bab fiqh. Saya pun latar belakang syariah. Wallahualam, mungkin pihak penganjur mengharapkan perkara lain tajuk kesilapan lazim bulan Ramadan ini. Jadi supaya saya tak lari daripada expectation penganjur, kita buat soal jawab lah. Mungkin apa-apa soalan sebenarnya tak tunggu hujung, dah boleh mula daripada awal. Mungkin ada yang tuliskan soalan, walaupun apa pun soalan berkaitan dengan Ramadan, InsyaAllah saya akan cuba jawab. Sebelum tu saya mula dulu dengan soalan yang pertama. Sekarang saya sedang menggunakan buku 111 soal jawab fiqh Ramadan. Ini adalah buku pertama yang kami terbitkan sendiri. Setelah 4 buku saya diterbitkan dengan syarikat luar, ini buku pertama yang kita terbitkan sendiri di bawah Hijrah Publication. Kami menghimpunkan 111 soal jawab dan dijawab dengan teliti. Bukannya dijawab secara ringkas tak. Tuan-puan boleh tengok dalamnya colourful, full colour. Lepas tu setiap soalan itu diberikan dalil, hujah, penerangan. Ia adalah sangat ringan dan mudah difahami untuk orang awam. Jadi ada beberapa soalan yang saya pilih berkenaan dengan kebiasaan kesilapan lazim. Okey, contohnya soalan berkenaan dengan bab terlupa niat. Okey, jika terlupa niat, contohnya terlupa untuk niat, malam pun tak niat, maghrib tak niat, lepas tarawih pun tak niat, kemudian lepas sampailah dia sahur pun dia masih terlupa niat. Bahkan di sana ada alim ulama bincang, tuan-puan, anak-anak, para pelajar sekalian, adakah kalau kita tak niat, adakah dengan perbuatan sahur itu dah kira memadai niat? Kan disebutkan, adakah sahur itu dah dikira memadai niat? Sebab ada yang mengatakan kalau kau bangun sahur tu kan memang, kan, ada yang kata kalau dah bangun sahur tu maksudnya kamu niat lah tu. Okey, di sana ada perbahasan ulama. Buku ini pada muka surat 99. Apa yang harus saya lakukan jika saya terlupa berniat untuk puasa Ramadan? Betul-betul lupa ni. Okey, dan kita tahu Islam ini menitik beratkan soal niat, kerana niat boleh membezakan perbuatan itu sebagai ibadat ataupun adat. Kalaulah tak makan sebab diet, jadi walaupun dia tak makan pagi sampai petang, sama seperti puasa. Dia start pada subuh sampailah maghrib sebab dia diet. Jadi walaupun sama, dia tak akan dapat pahala puasa. Sebab dia niat tu untuk diet. Sebab niatlah yang mengesahkan sesuatu amal. Kita tahu tu jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu berdasarkan niat. Bahkan kalau ada orang tu solat sunat, kan,
ataupun solat fardu, solat sampai habis, lepas tu dia kata, terlupalah niat. Rasa macam tak niat tadi. Sebab masa solat tengah fikir benda lain. Tengah solat tu tengah ada masalah. Jadi walaupun lengkap dah 13 rukun solat, tapi tak sah sebab betapa pentingnya niat. Jadi perihal niat ni, jangan kita ambil mudah dalam bab puasa Ramadan. Sebab ramai orang, dia tak tahu puasa Ramadan dia tak sah kerana perihal niat. Okey. Bagi menjawab persoalan yang diutarakan, para ulama telah membahaskan kepada dua pendapat. Siapa yang terlupa niat ni? Kepada dua pendapat. Yang pertama, mereka telah menetapkan wajib berniat puasa tidak mengira puasa wajib maupun puasa sunat. Puasa Ramadan termasuk puasa wajib dan memerlukan niat. Okey, jadi mengatakan bahawasanya sekiranya tidak berniat. Pendapat pertama mengatakan tak sah puasa sekiranya dia lupa betul-betul. Dia sama ada dia lupa ataupun terlupa. Maksudnya kalau lupa, sengaja lupa tu, ini memang terlupalah. Nama pun lupa, memang tak ingat. Jadi jawapannya adalah pendapat yang pertama mengatakan tak sah puasanya berdasarkan hadis Nabi SAW, man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Iaitu bermaksud sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum subuh, maka tiada puasa baginya. Maksudnya tak sah puasa. Manakala pendapat yang kedua mengatakan bahawa ada kelonggaran dengan menetapkan sekiranya sudah melengkapi syarat puasa dan sememangnya kita memang wajib puasa Ramadan, maka kita tidak diwajibkan. Maksudnya masih sah diterima, ada kelonggaran. Sebab kita berada di bulan Ramadan, kemudian tahu wajib puasa. Jadi kalaulah betul-betul dia terlupa, dia dimaafkan. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, itu pendapat yang terkeluar daripada imam mazhab, 4 mazhab. Kalau ikut 4 mazhab, betul-betul terlupa niat, maka ia memang tidak sah puasa kita. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, itu soalan yang bermula daripada saya berkenaan dengan niat. Mungkin ada lagi soalan, kita buka boleh? Kalau ikutkan ni, saya memang dah tanda banyak lah ni nak baca soalan. Tapi kita buka apa-apa soalan. Okay, dipersilakan kepada pelajar dan staf untuk memberi sebarang soalan kepada Ustazah. Ustazah. Boleh? Benda yang berlaku dekat kita ni, selalunya contoh kalau rumah kan, kita tak dekat dengan masjid, tak dekat dengan surau. Tapi dekat laptop, ada telefon, ada iPad, semacam lah yang bersepah-sepah. Semua keluar azan yang waktunya saat lain-lain. Dengan radio, dengan TV, semua azan dia berbunyi-bunyi dalam macam waktu yang lain-lain. So macam yang ada buka dengan sahur tu, kita nak ikut yang mana satu sebenarnya. Okey. Baiklah, terima kasih kepada Nur K. Ini studentnya. Nur Akilah. Terima kasih. Masya Allah. Bila Nur Akilah bercakap kan, pensyarah tu senyum. Dia orang tengok bagi perhatian. Masa Ustazah bercakap, dia orang tak macam masa Akilah bercakap. Subhanallah. Pensyarah suka kan tengok bila pelajar tu kan tunjukkan, ni kamu ni mungkin pelajar aktif ni, kan pimpinan pelajar ni. Masya Allah. Baiklah, kan baru digempakan 2 hari lepas berkenaan dengan dengan ada satu Korea di Selangor ke? Tahu kan kes tu? Muazzin tersilap azan 3 minit awal ke 2 minit awal? Kan 3 minit ke 2 minit awal? 3 minit kan? Jadi, apa yang berlaku? Jabatan Mufti mengeluarkan kenyataan bahawasanya semua yang berbuka puasa pada waktu tersebut wajib qada. Wajib qada. Masya Allah. Jadi ramai yang tanya saya, kenapa Ustazah? Yang salahnya Bilal, yang salahnya Muazzin, kan? Dan yang makan tu mereka tak sengaja. Bukankah apa-apa yang tak sengaja dimaafkan? Bukankah apa yang tak sengaja tu dimaafkan? Bahkan ada orang berhujah, kalau kita makan sampai kenyang pun siang hari Ramadan tapi tak sengaja, terlupa, pun dimaafkan. Takkanlah 2 minit, 3 minit tak boleh nak dimaafkan. Itu pun bukan kesilapan dia, kesilapan Bilal kot. Kan orang tanya macam tu. Baiklah, siapa yang ada belajar fiqh, pensyarah, saya pun segan nak bercakap depan para pensyarah ni. Dalam, kalau siapa belajar syariah, belajar fiqh, dia ada nama subjek qawaid fiqhiyah, iaitu kaedah
fiqh untuk menetapkan sesuatu hukum. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu qawaid fiqhiyah ni, dia qawaid fiqhiyah ni dia namanya adalah, contohnya al-syakku al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak akan ditolak dengan rasa syak. Baiklah. Ini ada kaitan juga dengan soalan Nur Akilah. Kemudian ada satu kaedah, tapi saya tak ingat dari sudut bahasa Arab. Sesuatu perkara kembali kepada asalnya. Sesuatu perkara kembali kepada asal. Baiklah, tuan-puan ni macam panjang Ustaz nak jawab soalan tu kan. Sebab bila saya jawab agak panjang, ia akan menyelesaikan banyak perkara lain lagi kalau kamu faham tentang kaedah ni. Tuan-tuan, puan-puan, para pesyarah, kalau faham kaedah ni, bukan sekadar bab soalan Nur Akilah tanya, persoalan semalam, persoalan semua berkaitan dengan ibadah lain pun akan terjawab. Saya bagi contoh dulu. Kita ada wuduk. Asalnya kita ada wuduk. Kemudian antara zuhur dengan asar kita nak simpan wuduk. Kan? Kita bulan Ramadan nak kekal dalam wuduk. Lepas tu kita macam confused tau. Kita asal dah solat zuhur ada wuduk tadi. Sampailah pukul 4 dekat nak ni. Dah batal belum wuduk aku ? Tanya kawan kan. Dah batal belum wuduk aku ? Taklah, aku mana tahu. Kau kan. Aku tak ingat lah ada tak aku kentut. Engkau ada nampak tak aku pergi tandas? Kita tanya. Tak, aku tak perasan. Tak kot. Padahalnya dia dah ada pergi tandas, dah siap buang air. Tapi dia terlupa. Jadi bila dalam keadaan situasi begini, kita pergi kepada hukum asal. Hukum asal kita berwuduk ke tak? Berwuduk. Yang kita confuse ni, batal tak wuduk kita? Jadi dalam situasi begini, kita pun solatlah asar. Maka sah tak solat kita? Jawapannya sah. Sebab kita lupa tu sampai bila-bila lah kita lupa, sampai akhirat lah. Sebab apa? Hukum asalnya kita berwuduk. Yang datang kita confuse adalah kita dah ada tak? Kadang-kadang suami isteri lah, isteri suka tanya, bang, ada bersentuh tak kita? Saya tak pasti, saya tak ingat. Suami pun lupa, dia pun lupa. Padahal dah ada pegang, dah ada sentuh dah. Tapi kalau orang tu asal tak berwuduk, tiba-tiba tanya, aku ni dah ambil wuduk belum? Aku lupa lah aku dah ambil wuduk belum? Jadi dia kena ambil hukum asalnya ada dia tak berwuduk walaupun dia sebenarnya dah ambil wuduk. Jadi dia kena ambil je wuduk. Sama juga dengan kita solat, kita confuse. Ni rakaat 3 ke rakaat 4? Kena ambil yang asal 3. Jadi tak boleh ambil 4. 4 tu yang kita confuse. Jadi satu kita kena ambil 3. Baiklah. Dan kerana itu, Jabatan Mufti mengeluarkan yang buka puasa. Kerana dengar muazzin baru ni, semuanya wajib qada, marah tak marah kepada Bilal tu. Kan mungkin Bilal tu silap tengok takwim lah tu. Kan tetap semua kena qada. Sebab apa? Asalnya mereka berpuasa. Mereka tak boleh tersilap makan sebab asal berpuasa. Tapi beza. Kalau kita asal boleh makan. Kan lepas maghrib dah boleh makan sampai sahur. Lepas tu kan, kita tak sedar jam rumah kita rosak. Jam tu tunjuk 5.30 pagi. Rupanya kita ni baru bangun tidur. Bangun-bangun. 5.30 sempat lagi makan. Makan. Lepas tu kan, sambil makan-makan tu tengok. Kenapa dah terang Kenapa macam dah terang sikit? Rupanya dah 6.50. Dah dekat pukul 7. Ini saya bagi contoh ni. Siapa yang tersalah makan daripada waktu asal boleh makan, maka dia sah puasa dia. Tuan-puan, sah puasa dia. Sebab apa? Asal memang boleh makan. Dia tersilap terlebih masa. Terlebih masa, itu pun tak sengaja. Sebab jam rosak dia bangun. Rupanya dah 6.30 dia bangun tadi. Jam tu mati pukul 5.30. Dia makan lah. Bila puasa pula, asal tak boleh makan. Jadi tersilap makan awal 1 minit, 2 minit. Masya Allah. Tersilap makan awal 1 minit, 2 minit. Maka dia tetap tak diterima, tak sah puasanya. Kalau dia terlebih tak makan, maka sah. Jam dia rosak juga. Padahal dah pukul 7.20 tapi jam dia 6.20. Tunggulah juga. Lambatnya, terlebih sejam. Maka sah je puasa dia. Kita fahamlah tu. Itu lebih mudah. Jadi pada adik Nur Akilah bertanya, mana nak ikut waktu? Laptop dah bunyi banyak sangat Bilal Akilah ni. Kan? Bilal handphone keluar, Bilal laptop keluar, Bilal tab keluar. Jadi nak ikut yang mana? Sebenarnya, kewajipan memastikan waktu berbuka adalah kewajiban fardu ain, bukan fardu kifayah. Kena faham? Sebab puasa adalah fardu ain. Sama dengan solat fardu ain.
kita sendiri kena memastikan betul-betul waktu solat masuk. Okey, jadi persoalannya macam mana? Kalau saya lah, antara waktu jam yang paling tepat, kalau siapa ada TV ataupun Astro, wallahualam, saya tak ada Astro, tak ada TV, ada tapi tak ada siaran. Decoder tu kan dia ada waktu. Jadi itu antara waktu paling tepat. Subhanallah. Lepas tu kita rasanya kita ada boleh nak tengok jam ni paling tepat sekian-sekian bila, dan kita kena setting jam kita mesti kena ikut waktu. Kita nak tengok mana ya waktu yang paling tepat. Jam kita takut lama-lama bateri lemah makin lambat. Jam rumah pun kadang tak boleh percaya sangat. Lepas tu saya rasa kalau handset, kalau kita setting jam tu tepat kan, dia auto kan handset kita ni. Ni ikut waktu global kan. Jadi tuan-puan sekalian, kita bukan setting waktu jam macam kita setting jam tangan kita macam kita setting ni. Jadi saya kira waktu jam telefon kita adalah antara yang paling tepat dan diperakui tepat dan tidak ada pertikaian. Maka kita gunakan telefon kita lah. Tetapi yang diragui apa dia? Yang diragui adalah yang kita setting jam tu. Adakah dia ikut setting azan tu? Adakah dia ikut dengan takwim kita ni setempat? Mungkin itu azan Selangor itu. Jadi kita tak boleh lari dengan buka lah JAKIM ke portal mana-mana, takwim mengikut daerah kita. Jadi itu yang paling tepat. Tampallah dalam bilik, tampallah dekat mana-mana, tengok jam handset kita masuk walaupun muazzin. Bila surau atau masjid tak azan lagi, kita dah boleh makan. Dan kita kena berhati-hati untuk diri sendiri. Jangan bila dengar azan je daripada Bilal, kita terus azan baru kan? Macam tu kan? Padahalnya Bilal tu baru nak Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Rupanya nak orang panggil apa? Tarahim dulu rupanya. Subhanallah. Jadi walaupun azan pun kita tetap. Saya sendiri kat rumah walaupun azan tu very clear, sangat jelas daripada suara daripada masjid, tetap tengok telefon, tetap tengok takwim. Okey, confirm boleh makan. Dan kalau kita terlebih 5 minit, 2 minit, lebih baik sebagai ikhtiyar, iaitu berhati-hati. Terima kasih kepada Nur Akilah. Masya Allah. Soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, soalan saya Ustazah berkaitan dengan niat juga. Ya. Kan kalau dia macam bila kita buka puasa tu, kita belum berniat untuk esoknya. So selalunya macam kita berniat sahur tu bila pagi kita bila kita niat puasa tu bila kita bangun sahur. Ya. So bila kita bangun sahur tu kan dia selalunya bangun pukul 4, pukul 4.30 macam tu. Betul. Okay, so bila kita niat tu kan kita niat tu sahaja aku berpuasa pada esok hari. Ya. Sedangkan kita dah berada pada hari itu. Pada pukul 4.30 tu kan kita dah masuk hari yang kita nak puasa tu. Macam mana tu Ustazah? Dari segi hukum. Okey. Subhanallah, soalan yang sangat baik dan selalu orang bertanya soalan ni. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebenarnya kalau dalam kalender Islam, fahamkan soalan Akilah? Kalau dalam kalender Islam, sebenarnya maghrib tu dah masuk hari lah. Kan kita sebut kalau macam malam Jumaat, bukan malam ni. Malam Jumaat, tapi kalau kalender masih malam ni masih hari Jumaat lah. Masih hari Jumaat malam ni. Tapi bagi Islam, malam Jumaat bila malam tadilah start maghrib dan berakhir Jumaat maghrib ni. Okey. Kalau ikutkan, kalaupun kita berniat lepas daripada maghrib pun, esok hari tu juga, maksudnya apatah lagi kalau pagi. Baiklah. Berkenaan dengan lafaz niat. Okey, sebelum saya jawab detail soalan tu, bukan saya jawab detail, sebelum menjawab betul-betul soalan tu, berkenaan dengan lafaz niat, ghadan, esok hari dan sebagainya. Tuan-puan, 2 rukun asas kita tahu bab berkenaan rukun kita puasa ada 2 saja. Iaitu puasa niat dan juga meninggalkan perkara yang boleh membatalkan. Okey, jadi bagi lafaz niat, sekejap, okey. Niat puasa kita ada 2. Satu niat puasa sebulan, satu niat puasa esok. Walaupun mazhab Syafi'i kita berpegang kepada wajib niat puasa setiap malam ataupun untuk setiap hari, kerana puasa ni adalah ibadah yang berbeza-beza.
Satu hari, settle satu hari. Macam solat lah, tak boleh lah nak niat waktu subuh. Saja aku solat subuh, zuhur, maghrib, isyak, langsam terus satu hari. Sama juga puasa, dia selesai satu hari, satu hari, satu hari. Jadi ia bukan pahala puasa yang berangkai. Jadi kesimpulan daripada niat puasa sebulan atau tak tu dah settle di awal hari tu. Tetapi yang paling terkuat pendapat adalah wajib niat puasa pada setiap malam walaupun dah niat puasa sebulan. Namun jika terlupa juga niat pada setiap malam, maka tuan-puan sekalian, insya-Allah puasa niat satu bulan itu dia adalah memadai. Okey, jadi tentang lafaz niat. Ditanya ni berkenaan dengan lafaz niat. Nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Ataupun nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hazi sanah. Saja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini. Okey, tuan-puan dan puan Allah sekalian, bila sebut tentang puasa esok hari, kan kita ketika itu masih berada pada waktu malam. Esok hari yang dimaksudkan di sini adalah siang harinya. Masya Allah, pada waktu siang harinya. Berpisah maksudnya ada dua, bukan nak sebut 2 hari. Pembahagiannya adalah terang dan juga gelap. Sekarang kita sedang berniat pada waktu gelap untuk masuk kepada hari yang terang. Walaupun kita sebut esok hari, walaupun pada hari tersebut, itulah kalimah lafaz niatnya. Saja aku berpuasa pada esok hari. Namun di sana ada juga antaranya jawapan para alim ulama. Persoalannya puasa esok hari termasuklah kitab bahasa Arab. Ustaz tu kalimah ghadan esok menjadi kebiasaan perbualan untuk menunjukkan esok. Okey, jadi dalam isu ni tuan-puan sekalian sah, tak ada isu apa-apa. Ulama pun tak bincang secara detail kenapa disebut esok hari. Tuan-puan sekalian, kalau kita tak sebut esok hari, kita nak sebut puasa apa? Nak contohlah, kalau kita fikir dari sudut logik, saja berpuasa kejap lagi, nak cakap macam tu, saja berpuasa siang hari nanti. Jadi kalimah itu disusun oleh ulama bila ditanya macam mana nak lafaz niat. Tuan-puan sekalian, lafaz niat yang paling utama lintasan hati, kita tahu. Bahkan mazhab pun saling ada bercanggah mengatakan lafaz niat itu sendiri, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Ada yang mengatakan hukumnya haram bila jatuh apa? Bukan haram macam mana? Lafaz di lidah ni, sekiranya dengan dia lafaz, dia tak mampu nak bawa hati. Sebab kita tahu niat ni tempatnya bukan pada lidah. Niat letaknya pada hati. Yang kita bimbang, lidah cakap berniat, okey saja puasa esok, tapi mulut je cakap, hati tak terlintas saja nak puasa ni, nak puasa Ramadan. Siapa yang berniat pada lidah tapi hatinya tak terlintas, tak sah puasa, solat pun tak sah. Tapi siapa yang tak sebut pada lidah tapi berniat terlintas pada hati, okey. Sebab tu kadang-kadang bab niat ni saya minta anak saya tu, okey semua niat esok ni pejam mata. Kalau budak-budak tu yang dia satu pejam mata, kenapa Umi? Kena bayangkan nak puasa esok. Kena lintas hati. Maksud kita kena pimpin dan ajak anak kita membiasakan niat hati. Kita kan kadang-kadang tu nak belanja orang kan. Kita sebut apa? Niat hati saya nak belanja. Tak apalah. Janganlah, saya dah berniat dah. Dia niat ini, dia datang daripada hati, dia terkeluar pada lidah. Tapi yang kita bimbang, niat pada lidah tak masuk ke dalam hati. Kadang tu kan kita niat ni, niat dia akan memandu perbuatan kita. Contoh, kita ni, hati kita niat nak makan KFC berbuka puasa ni. Akhirnya, walaupun kita tak cakap pun nak buka puasa KFC, walaupun kita ni tak cakap pun nak buka puasa dengan KFC, apa yang berlaku? Kita akan tekan minyak, pusing, jalan, corner, kiri kanan sampai kat KFC. Mustahil kalau depan kaunter KFC tanya, puan nak beli apa? Tahlah, saya tak tahu macam mana saya boleh sampai sini. Saya tak ada niat pun nak beli. Mana mustahil. Kerana niat telah memandu dia dekat sampai kat kaunter. Walaupun tak ada disebut, bang, sahaja pada petang ini nak berbuka puasa dengan KFC. Tak perlu kan? Maksud saya nak tekankan di sini, tuan-puan sekalian, apapun ibadah, sedekah, kan, walaupun mulut cakap saya ikhlas nak tolong, sebenarnya dia kena lintasan hati. Memang hati kita nak sedekah untuk cari redha Allah. Sedekah sekian-sekian. Kita kena membiasakan bercakap, berkomunikasi, communicate dengan hati.
Sebab Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila walakinallaha yanzuru. Okey, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum wa amwalikum. Allah tak pandang zahir kamu, lidah kamu. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang hati kamu. Wa amalikum, dan juga amalan kamu. Jadi, moga terjawab. Isu esok hari itu bermaksud daripada malam, esok hari siang kita nak berpuasa. Masya Allah, sah je. Jadi tuan-puan sekalian, niat tu kadang-kadang terpaksa kita macam, kalau saya lah, dia ada satu detik momen kita panggil keheningan. Bukan keheningan, momen apa? Bukan munajat, tapi momen diam tu nak pasang niat dalam hati. Tapi insyaAllah dengan sebut lidah saja berpuasa esok hari, puasa Ramadan esok hari kerana Allah, dah. Tapi kalau tak sebut, tak ada masalah. Yang penting hati dah terlintas nak puasa esok Ramadan, cukup. Tak sebut, Ustazah tak sebut fardu. Tak, fardu bukan wajib. Sebab apa? Automatik bulan Ramadan memang kalau niat puasa sunat, memang puasa fardu, tak ada puasa sunat. Jadi sebut je puasa ni. Sama juga, Ustazah, saya masa angkat takbir tu yang lintas solat Zuhur, saya tak sebut fardu adaan lillah. Tak apa, memang niat solat Zuhur tu memang maksud dia fardu. Tak ada solat sunat Zuhur, fardu, solat encik solat 4 rakaat Zuhur tu memang niat untuk fardu. Tapi kena lintas lah untuk solat fardu. Masya Allah. Sebab ada solat sunat qabliyah ba'diyah, itu nama solat sunat qabliyah ba'diyah. Masya Allah. Mudah-mudahan menjawab. Okey, soalan seterusnya. Semua ada tak ni? Saya tengok semua dah hilang ni. Tinggal Nur Akilah yang gambar ni. Ke dah pergi masak? Ada. Okey, subhanallah. Okey. Terima kasih ya. Semua pemalu ya. Tak tunjuk muka. Baru keluar. Muhammad ni student ni. Dia dah lari pula. Manis senyuman Muhammad ni. Calon-calon menantu soleh ni. Nur Akilah pun manis ni. Ada Puan Rahaida, Puan Nabila. Kenapa? Kamu malu? Tutup pula. Kamu malu dengan pensyarah ya? Ada Puan Rahaida, ada Puan Wan N pun tak ada gambar Puan Faziatul. Masya Allah. Okey. Mungkin ada soalan lagi? Silakan. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tapi mungkin luar daripada tajuk kot. Boleh. Saya nak tanya pasal fidyah. Okey. Ada orang cakap perlu bayar fidyah, tak perlu qada puasa. And ada orang kata perlu bayar fidyah and perlu qada. Jadi mana satu? Okey. Ini bagi siapa ni? Bagi orang macam wanita yang haid macam tu? Bukan. Mungkin orang tu jahil, dia tak pernah puasa. Oh. Faham? Terima kasih ya Encik Muhammad. Ini pelajar, student ya? Masya Allah. Ya. Okey. Baiklah, berkenaan dengan kewajipan qada puasa bagi yang meninggalkan puasa kerana jahil. Subhanallah. Bagi dik. Kerana jahil. Tuan-puan dimati Allah sekalian, jika nak disebutkan, mula saya sebut fidyah. Fidyah adalah maksudnya denda ataupun ganti. Orang yang golongan yang tidak wajib qada dan hanya fidyah, golongan tertentu sahaja. Antaranya adalah orang yang tua sangat, memang dah tak mampu nak berpuasa. Umur dah 90 lebih, 100 lebih, dan memang doktor kata dah bahaya dah. Makcik tak payahlah nak puasa, tak puasa pun bergeletar-geletar makcik ni. Jadi orang macam ni, habis je Ramadan, bayar fidyah saja tak perlu qada. Sebab kalau kita kata kot tahun depan, kot lepas ni boleh qada, apa pula, dia akan makin tua, dia bukan makin muda. Orang yang tua renta, tua tak mampu berpuasa, kerana dia tak akan muda lagi dah, dia akan makin tua. Golongan yang kedua, yang tak perlu tak perlu qada, bayar fidyah saja, orang yang sakit, tidak ada peluang sembuh. Orang tua tak ada peluang muda, tua-tua sangat, 70 lebih mampu puasa lagi. Okey, orang sakit yang mana doktor kata dan disahkan oleh doktor Muslim,
Saya ada beberapa orang kawan kanser dah stage 4. Memang doktor kata sangat bahaya kalau kamu puasa juga. Kamu kena on kemo, kamu perlukan air yang banyak, kamu nak puasa juga, sekian-sekian. Jadi, apa yang dia buat, habis je Ramadan bayar fidyah saja, tak perlu qada. Walaupun nanti tiba-tiba, contoh, dia sehat balik, dah stage 4 dah tenat, Allah kurniakan kesihatan, dia tak perlu qada juga. Cukup dengan dia bayar fidyah hari tu. Yang mana memang sebenarnya dia dah tak ada peluang dah. Tetapi itu dengan rahmat Allah dia sembuh kembali, dia pun tak perlu qada, cukup dengan bayar fidyah. Maksudnya sakit yang sangat tenat. Tapi kalau sakit, dia ada peluang lagi sembuh, nanti sembuh qada, maka dia wajib qada. Bagi orang yang meninggalkan puasa kerana jahil, tuan-puan sekalian, hampir tiada umat Islam yang jahil bahawasanya puasa Ramadan itu tak wajib. Maksudnya bila tanya adik Muhammad tanya jahil, dia tak tahu. Mungkin kalau ada manusia yang jahil, mungkin macam Tarzan lah. Saya bagi contoh. Tarzan ni duduk dalam hutan, dia dibesarkan oleh beruk kan. Jadi kalaulah Tarzan dia terputus terus dengan kehidupan luar. Jadi dia betul-betul jahil. Jadi Tarzan ni kalau dia dibesarkan oleh beruk sekian-sekian dan dia pun mati, dia tak sempat keluar. Macam cerita Tarzan tu, jin jumpa dia, jin pun bawa pergi ke Amerika. Akhirnya lepas tu Tarzan pun jumpa orang. Tapi kalaulah saya bagi contoh ni, sebab apa dinamakan ahlil fatrah. Ini perbincangan ulama. Orang yang betul-betul jahil dinamakan ahlil fatrah. Siapakah ahlil fatrah? Mereka hidup di antara dua generasi Nabi. Antara Nabi sebelum dengan Nabi yang datang selepas itu, ada golongan yang 300 tahun tak ada perutusan Nabi. Mereka ini betul-betul golongan yang disebut jahil. Sebab apa? Tak ada Nabi, tak ada wahyu apa. Dan siapa-siapa ahli fatrah meninggal dunia, mereka tak semestinya kafir. Kalau sepanjang mereka hidup tu, yang mereka tak ada perutusan Nabi, tak ada wahyu, tak ada kitab. Tapi mereka tak pernah sembah selain pada Tuhan sekalian alam. Mereka cuma sebut, wahai Tuhan sekalian alam. Mereka tak pernah sembah berhala. Mereka tak pernah buat kejahatan, bunuh manusia. Tak pernah buat zalim. Dan dikatakan kalau ahli fatrah ni mati dalam fitrah dia sebagai manusia. Selalu hormat orang, hormat ibu ayah. Dan dia mati dalam keadaan tersebut, maka dia masuk syurga. Tapi kalau walaupun dia lompong di antara manusia ni tuan-puan sekalian, antara Nabi, tapi dia buat khianat, dia bunuh orang, maka dia mati masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya nak jelaskan, hampir tiada orang pada hari ini dia jahil bahawasanya Ramadan ini tak wajib puasa. Namun yang berlaku adalah mereka yang tahu wajib puasa tapi bukan kerana jahil, kerana dia ni ahli disebut sebagai fasik. Siapakah fasik? Orang yang melakukan maksiat. Apakah maksiat? Tak taat perintah Allah, tak tinggalkan larangan Allah. Ini bukan sebab jahil, kerana dia fasik. Fasik maksudnya dia tak buat perintah Allah. Orang yang tak berpuasa, orang yang berkekalan dalam dosa besar. Dan kalau mati sebelum sempat taubat, sebelum sempat qada, na'udzubillah. Na'udzubillah, ia sangat berat. Wanita yang tidak tutup aurat, masih tak tutup aurat, maksudnya dia sedang fasik. Fasik ni dia masih melakukan maksiat secara berterusan. Kita ni kalau buat maksiat bertaubat, buat maksiat bertaubat. InsyaAllah kita bukan di kalangan yang fasik. Jadi Ustazah nak jawab. Ada orang daripada dia start balik sampailah dia ke sekolah, masuk universiti. Universiti baru dia start belajar puasa. Jawapan dia, Ustazah terima dulu ramai pelajar-pelajar universiti. Ustazah, sebenarnya keluarga saya tak pernah puasa. Mak ayah saya tak pernah puasa. Benda ni berlaku tak? Berlaku tuan-puan sekalian, berlaku dalam masyarakat kita. Sikit ke banyak? Banyak. Saya dulu perundi rumah tangga. Ada seorang wanita kata, Ustazah, saya terkejut. Saya nikah dengan suami saya ni. Rupanya satu family di bulan Ramadan, mereka memang tak puasa langsung. Elok jadi orang masak nasi tengah hari, makan nasi sama-sama. Tak ada beza, Ustazah. Lepas tu saya seorang je yang puasa. Suami saya pun tak puasa. Mak dia pun tak puasa. Saya kata macam tu. Ya Ustazah, memang macam tu. Saya terkejut. Lepas tu dalam 2 tahun yang lepas, saya ada ceramah. Saya ada ceramah di satu bank terkemuka di Malaysia. Kalau saya sebut bank ni semua tahulah. Tapi itu HQ. Lepas tu
Bila saya ceramah masa tu bulan Ramadan, dia kata, Ustazah jangan terkejut nanti waktu tengah hari, waktu rehat 1-2, Ustazah akan tengok ramai sangat orang Islam Melayu kita ataupun lelaki akan makan di kafe. Sebab bank tu memang ada banyak non-Muslim lah, jadi kafe buka je macam biasa. Akan makan di kafe. Saya kata, kenapa? Kenapa dia orang ni? Ustazah, ramai sangat orang Islam Melayu kita yang tak puasa dan selamba je makan tengah hari makan dengan non-Muslim. Bukan tak ditegur Ustazah, bahkan dia orang ni makan biasa depan kami. Bahkan orang bukan Islam pula tanya kami, kenapa orang Islam sama kamu tak puasa? Kamu kan puasa. Sebab itu soalan adik Muhammad ni relevan sangat. Bukan kita kata, iya ada ke orang tak puasa? Memang ramai. Ini bukan cerita lama, cerita hari ini. Jadi jawapan para ulama adalah wajib qada, tak boleh fidyah saja. Wajib qada, tak boleh fidyah saja. Walaupun dia kata, Ustazah, saya ni Ustazah 30 tahun tak pernah puasa. 30 tahun. Dek, betul tak? 30 tahun tak pernah puasa. Umur 50 pencen barulah nak puasa. Lepas tu, macam mana Ustazah, pakcik ni dah pencen barulah nak belajar puasa. Sepanjang dulu tak pernah puasa 30 tahun. Jadi boleh ke pakcik bayar fidyah saja, tak qada? Kalau 30 tahun, kali 3, 30 hari jadi berapa Syirah? 3 kali 3, 900. 30 tahun, 30 kali 30 hari. Jadi 900 hari kan? Jadi kita kata pakcik kena qada 900 hari. Pakcik kena qada 900 hari. Kok masa tu jugalah dia sesak nafas. Kok meninggal masa tu kan? Sebab terkejut 900 hari nak kena qada. Dia baru nak belajar 30 hari, kita dah cakap 900 hari. Tuan-puan sekalian, dalam keadaan gini kena cakap elok-elok. Pakcik memang kena qada semuanya. Pakcik tak, habis tu Ustazah, takkan hari-hari pakcik kena puasa? Kan? Itu pun kalau pakcik puasa sepanjang tahun baru dapat 360 hari. Maksudnya pakcik kena puasa penuh 3 tahun. Tak pakcik, pakcik boleh puasa Isnin, Khamis pun boleh. Pakcik nak puasa Selansari pun boleh. Kok nanti tak sempat qada, mati dulu tak habis 900 hari tu? Pakcik ni nak qada ke tak nak qada ni kan? Pakcik, kalaulah pakcik meninggal pun lepas pakcik qada 1 hari. Tapi makcik memang niat nak qada. Tapi Allah, takdir Allah lepas 1 hari dah meninggal, insya-Allah Allah ampunkan dosa pakcik. Yang penting memang nekat dan niat nak qada. Jangan mempermainkan niat. Jangan niat, alah aku buat sebulan sekali je lah, kok mati dimaafkan. Kalau sebulan sekali nampak sangat mempermainkan. Sekurang-kurangnya biasanya saya kalau jumpa orang tanya macam ni, saya jawab, puasa Isnin Khamis itu kan dapat pahala sunat, terus niat qada. Insya-Allah Ustazah, kalau gitu berapa tahun lagi baru nak habis? Kalau dapat lebih, buatlah lebih. Kalau tak mampu, cukup. Kalau tak mampu, seminggu sekali, ambillah Isnin ke Khamis ke sehari. InsyaAllah kalau betul niat memang nak qada, nak lansaikan hutang yang kita dah buat dengan Allah sekian lama, maka insyaAllah walaupun kita tak sempat nak habiskan qada, Allah ampunkan dosa kita. Subhanallah. Macam tu lah. Boleh jawabkan tanya. Okey, harap menjawab ya persoalan. Jadi siapa yang menjawab perlu fidyah saja, Ustazah tahu pasal isu tu, ada yang jawab begitu, tapi pendapat itu sangat lemah. Pendapat terkuat 4 mazhab dan sebagainya wajib juga qada, sama juga dengan solat. Ada orang 50 tahun baru nak solat. Jawapannya wajib tak qada? Wajib. Wajib, itu pendapat yang terkuat majoriti ulama, wajib qada. Habis tu Ustazah, takkanlah semayang tak berhenti-henti. Kan lepas semayang, lepas semayang. Sebab nak qada 25 tahun tak solat. Subhanallah. Saya pun jawab macam ni lah. Sekali solat qada, sekali solat qada. Kalau tak sempat nak qada semua, insya-Allah Allah maafkan, Allah ampunkan. Allah tengok ikhtiar kita, Allah tengok usaha kita, Allah tengok niat kita. Subhanallah. Okey, ada soalan lagi? Silakan. Boleh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah. Ya. Kita macam selepas kita dah sahur apa semua, kita dah gosok gigi, dah kumur, kita rasa memang dah bersih dah, tak ada apa-apa kan. Ya. Tapi di siang-siang tu kita rasa macam berapai-rapai, macam rasa macam ada benda Melekat kat gigi. Kita kumur lagi, ludah tengok tak ada apa pun.
tapi kita macam terasa ada macam tu. Tapi kita dah yakin dah, kita dah gosok gigi, dah bersih, dah tak ada. Macam mana tu Ustazah? Okey, jawapan pendek dimaafkan. Jawapan pendek Nabi sebut falyatrahu syakku. Kita dah yakin, dah bergigi dah komo-komo. Lepas tu ada rasa. Apa-apa syak Nabi suruh buang. Tengah solat, Allahu Akbar. Lepas tu rasa macam bergelora, rasa nak kentut kan. Lepas tu kita pun kemuk tahan-tahan. Lepas tu kan, dalam tahan-tahan tu, berjayalah kita tahan tu, dia macam masuk balik. Pernah tak? Kita yang tahan kentut ni kan, bila kita kemuk kuat-kuat, rasa macam kentut tu masuk ke dalam. Lepas tu kita confuse. Ada keluar tak? Masuk semua ke ada keluar? Sebetul ni soalan ni selalu terjadi kan. Dan lagilah masa kita duduk tahan tu, rokok lah pula, sujud lagi lah, takut. Okey. Jadi, Nabi bila ditanya soalan ni, Nabi kata, jika datang syak, falyatrahu syak, kamu buanglah sesyak. Tapi, dia kalau belajar bab fiqh ni, dia ada macam ni. Yakin 1%, zon 75%, syak 50-50. Kentut ke tak? Batal ke tak? 50-50 ni. Ya bawah lagi daripada tu, namanya waham. Jadi, tuan-puan sekalian, bila syak 50-50, Nabi suruh buang. Jangan layan perasaan tu. Yakin sahaja. Pasal lekat celah gigi ni, kan lagi-lagi kalau makan benda yang mahal. Contoh daging mahal, daging wagyu tu mahal. Siapa pernah makan daging wagyu? Saya pernah lah sekali orang belanja kan. Lepas tu adalah makan lagi, dah pandai. Saya baru tahu kenapa daging wagyu ni mahal sangat. Cari WAGUY. Sebenarnya saya tak tahu, saya baru tahu. Daging wagyu adalah daripada lembu yang harga sekor pun dah 20,000, 25,000. Ada wagyu harga sekor sampai 40,000. Mahal sangatlah lembu tu. Jadi, dia punya satu keping tu pun dah harga ratus. Satu keping macam ni. Kalau makan kat kedai steak, satu keping macam ni, harga dia dah 300 lebih. Melampainya. Tak sebut melampai. Kan? Mahalnya. Jadi, makanlah kita buka puasa wagyu. Terlekat kat gigi sini, tak lekat, terlekat. Lepas tu, tengah siang Ramadan, ada wagyu terlekat. Besar pula tu. Nak buang sayang. Takkanlah nak ambil basuh simpan makan buka pula kan. Ni daging mahal ni tuan-tuan sekalian. Kalau sengaja telan batal. Tapi kalau terlupa, main-main tolak-tolak dengan lidah tu kan, tolak-tolak. Lepas tu telan. Ada lagi punya wagyu malam tadi. Malam tadi, buka puasa baru ingat. Ya Allah aku puasa. Tak sengaja tak apa. Jadi kalaulah telan apa yang maksudnya tu, kalau sengaja batal walaupun sedikit. Jadi tak boleh. Subhanallah. Ada orang tanya, Ustazah lepas bergigi, lepas tu rasa macam pudina-pudina tu tertelan, batal tak? Tak batal. Kita dah kumur-kumur, tapi masa telan elok masih rasa lagi. Mungkin ubat gigi kita perisa strawberry, macam rasalah perisa orange ke, maka itu semua tu tak batal. Syak-syak tu buanglah, jangan layan. Subhanallah. Soalan lagi? Saya suka soalan. Ya. Saya nak tanya, kalau macam perempuan kan ada haid kan? Ya. Macam kan dia lupa nak mandi malam masa yang dia dah habis tu. Lepas tu esok dia lupa nak bangun sahur. Tapi lepas subuh baru dia nak mandi wajib. Puasa dia diterima sah ke tak? Okey, ini ada dua persoalan sebenarnya. Dia asal haid. Lepas tu, mungkinlah orang yang haid, dia tak niat langsung lah nak puasa esok. Kebetulan pula, dia tak terkejut pula sahur. Masya Allah. Kalau betul dia tak niat langsung, dan dia pula memang tak bangun sahur, maka puasa dia tak sah. Okey, namun, kalau dia dah tahu haid dia dah kering, lepas tu dia niat, okey nak bangun besok, aku dah boleh puasa lah esok, aku dah boleh puasa, Alhamdulillah. Tapi aku nak bangun dah pukul 4 macam tu untuk mandi wajib, lepas tu nak bangun solat isyak, lepas tu nak sahur. Tiba-tiba bangun pukul 6.30. Nampak tak? Dia dah ada niat nak puasa. Dia sebut macam tu, dia dah niat. Aku nak bangun ni lah, nantilah aku bangun sahur, masa sahur tu lah aku mandi wajib. Sebab dah pukul 12 ni, sejuk-sejuk macam ni, aku tak nak mandi lah, contoh kan. Yang tu sah puasa dia. Bangunlah masa tu, mandi wajib, lepas tu solat solatlah subuh. Walaupun dia tak bangun sahur dan dia bangun pukul 6.30 dan dia masih belum mandi wajib, maka sah puasa dia.
Sebab rukun puasa 2 je niat. Yang kedua apa, dia tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Okey, sama juga dengan perempuan yang sedang berjunub ataupun lelaki suami isteri melakukan hubungan suami isteri bersetubuh pada malam Ramadan. Dia terkejut pukul 6.30. Maka mandi wajib teruskan je lah. Yang penting dia dah ada niat. Selepas maghrib malam tak dia ada niat. Saya nak tanya juga, saya bagi gambaran yang lain pula. Contohnya suami isteri berjunub malam tu, terkejut, bangun-bangun dah pukul 5.45. Tinggal 10 minit lagi nak habis waktu sahur. Dia perlu mandi wajib ke dia perlu sahur? Jawapannya sahur. Sahur, bukan mandi wajib dulu tak. Sebab dia lebih perlu mengutamakan sahur ketika itu. Sahurlah, makanlah, 10 minit sempat lagi makan nasi, minum air ke apa. Makan-makan, lepas tu tuan-puan sekalian, barulah mandi wajib selepas azan subuh. Tuan-puan sekalian, maksudnya di sini boleh, rasa jelas ya. Dan wanita haid, wanita yang sedang uzur, nifas ke dan sebagainya, dia boleh buat semua ibadah kecuali 3. Pertama, tak boleh puasa lah. Kedua, tak boleh solat. Ketiga, tak boleh baca Al-Quran. Tak boleh baca Al-Quran. Kecuali dia boleh baca semua ayat-ayat lazim. Ayat-ayat zikir boleh baca dengan niat zikir. Ayat kursi dinamakan ayat lazim. Maksud ayat lazim adalah ayat yang telah dilazimi sebagai zikrullah. 3 kul boleh baca walaupun uzur. Tapi dia dah melazimi sebelum tu. Tapi kalau masa dia boleh solat, dia tak lazim pun dia baca, dia tak biasa pun baca ayat kursi sebelum tidur, tak biasa pun baca 3 kul, maka dia tak boleh baca. Maksudnya walaupun lazim bagi orang, tak lazim bagi dia. Tapi kalau dah jadi amalan dia, masa dia boleh solat, kelaziman dia dah. Baca ayat kursi sebelum tidur, 3 kul, lepas tu zikir, baca apa-apalah. Baca maksurat. Kalau saya menjadi kelaziman memang baca maksurat pagi dan petang. Dalam maksurat ada himpunan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lepas tu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Ayat kursi pun ada, la yakallifullah pun ada. Maka walaupun saya uzur, saya boleh baca sebab dah menjadi ayat lazim untuk saya. Tapi kalau orang tanya, Ustazah, saya haid tapi saya dah jadi lazim, saya setiap malam mesti baca Al-Mulk. Boleh baca Al-Mulk? Tak boleh. Itu bukan panggil ayat lazim. Itu surah yang besar. Itu tak panggil saya niat zikir Al-Mulk, tak boleh. Niat zikir adalah surah-surah pendek yang ada hadis Nabi tentang fadilat dan sebagainya. Subhanallah. Okey, soalan seterusnya. Ustazah nak tanya pasal ganti puasa. Okey. So kan selepas raya kan ada 6 hari puasa kan? Betul. So macam kalau saya nak ganti puasa dalam tempoh 6 hari lepas Syawal tu, boleh ke? Dan macam mana nak niat? Okey, saya rasa soalan Adinda ni, adik ni bertanya macam ni. Confused. Lepas habis, confused kita adalah selepas habis Ramadan ada puasa 6. Dan masa sama kita ada puasa qada. Persoalan biasa ditanya, mana lebih afdal, qada ke puasa 6? Okey, yang kedua, macam mana? Boleh tak gabung niat puasa qada dengan puasa 6? Okey, sebahagian ulama mengatakan, okey, tak perlu pun qada semua dulu baru puasa 6. Yang paling afdal adalah mengasingkan. Maksudnya kalau mampu, habiskan qada dulu, lepas tu puasa 6. Tapi kalau dah qada dia tu dah 6, contoh qada dah 8 hari, campur pula 6. Kan? 8 campur 6 jadi 5, 8 campur 6 berapa? 14. Jadi rasa banyak sangatlah nak puasa. Dah lah hari terbuka, ada raya-raya apa semua kan, jadi mencabar. Jadi yang paling afdal mengasingkan. Itu paling afdal. Maksudnya buat puasa 6 dulu, sebab puasa 6 hanya ada bulan Syawal. Puasa qada boleh buat sepanjang tahun selepas itu. Boleh Isnin Khamis gabung. Tetapi jika digabungkan, di sana ada perbincangan ulama, dibolehkan dan sah. Maksudnya kita boleh start puasa pada hari kedua. Pertama haram puasa. Kedua dah boleh puasa. Jadi niat puasa qada, insya-Allah puasa qada nombor 1, lepas tu niat juga puasa 6 Syawal. Maka kita akan dapat. Itulah, sebut je lah bahasa Melayu. Esok saja aku berpuasa esok hari, puasa qada dan juga puasa sunat. Dia tak boleh kata aku niat puasa 6 Syawal, automatik qada lah tu. Tak. Dia kena niat puasa qada dulu, automatik dapat 6 Syawal. Sebab apa? Mesti yang wajib duduk di depan. Lepas tu akan dapatlah 6 Syawal tu.
Siapa yang kuat asingkan. Tapi takut dah habis qada dah tak mampu dah nak puasa nan Syawal sebab jemputan dah banyak, dah tergoda dah dengan makanan. Jadi janganlah kita persoalkan kan nanti kalau mati, kau puasa 6 dulu, lepas tu kau mati nanti kau tak sempat nak puasa qada. Allahu akbar. Tuan-puan sekalian, kalau kita cakap macam ni, langsung dia tak puasa apa-apa. Bahkan kalau mati pun bulan selepas itu, dia belumlah dikatakan dia sengaja tak qada sebab ada tempoh 1 tahun. Jadi kalau mati, warislah ganti, ataupun kalau waris tak mampu, waris bayar fidyah bagi si mati. Macam tu je, jangan susah-susahkan. Harap boleh menjawablah soalan Adinda tu ya. Terima kasih. Sama. Ada yang dah termenung ni Encik Wan ni, Wan N ni. Dia fikir nak lauk apa ni, nak buka puasa ni. Hari ni giliran saya masak ni. Ada orang bergilir suami isteri. Saya tak tahu Encik doktor ke Cik Wan N ni dia dengan isteri macam mana. Okey. Mungkin soalan terakhir. Ustazah, Ya. apa hukum kalau kita puasa tapi tak solat? Okey, soalan yang sangat bagus ada dalam ni ya. Hukum orang yang berpuasa tapi tidak solat. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Di sini ada perbincangan ulama. Perhatikan betul-betul. Soalan ni sangatlah penting. Dan kita tak boleh jawab dengan sesuka hati. Dengan jawapan, baik tak payah puasa kalau tak solat. Macam tu kan. Ataupun kau solat, kalau kau puasa pun sia-sia. Sebenarnya di sana memang ada perbincangan yang jelas oleh alim ulama kedudukan orang yang puasa tapi tak solat. Okey. Ini dalam buku ni ada jawapan ni. Satu-satu soal jawab fiqh Ramadan ni. Okey, baiklah. Tuan-puan sekalian, pendapat yang pertama, mazhab Hambali dan sebahagian ulama masa kini. Orang yang berpuasa tetapi tidak menunaikan solat dianggap sebagai keluar daripada Islam dan tidak sah puasa mereka. Ini yang pertama. Pendapat yang pertama, siapa? Mazhab Hambali dan sebahagian ulama masa kini. Ulama mutaakhirin mengatakan bahawa orang yang berpuasa tapi tidak solat, dia sebenarnya telah terkeluar daripada Islam, maka solatnya tidak sah. Kenapa? Di sana ada banyak hadis Nabi. Berkenaan antaranya hadis yang sahih. Farqu bainal kufri wal iman as-salah. Yang membezakan antara iman dan juga kafir, orang beriman, orang Islam dan orang kafir, iaitu solat. Bila dia solat, dia adalah Muslim. Kalau tak solat, dia terkeluar daripada Islam. Maka orang yang terkeluar daripada Islam, automatik memang tak sah solatnya, tak sah puasanya. Masya Allah. Jadi apa yang mereka perlu buat, mereka perlu bertaubat, nasuha, kembali semula, kemudian solat. Dalam solat pun ada syahadah. Kemudian barulah sah puasa. Ini pendapat pertama. Manakala pendapat kedua, iaitu kebanyakan ulama Azhar seperti Atiyah Saqar, Dr. Ahmad Syarbashi, Dr. Muhammad Al-Bakri, Ismail dan lain-lain, mereka yang tidak solat tetapi berpuasa, dianggap puasa mereka sah tapi tidak diberi pahala. Hal ini kerana terdapat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Nabi bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan dusta, maksudnya masih mengumpat, mengeji, menghina, maka Allah SWT tidak berhajat orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya Allah tak pandang dan Allah tak terima puasa orang yang tidak, orang masih bercakap kotor, hina, caci maki, mengumpat, semua itulah. Maksudnya puasa dia sah tapi tak dapat apa-apa, tak dapat pahala, tak dapat apa-apa. Jadi pendapat ni tuan-puan sekalian ada dua saja. Pendapat yang pertama mengatakan puasanya tak sah kerana dia telah terkeluar daripada Islam. Dengan tak solat tu dia terkeluar, maka puasanya tak sah. Yang kedua, ini antara pendapat yang diguna pakai pada masa kini. Sebenarnya ramai pegang pendapat kedua lah, mengatakan bahawasanya puasa dia sah tapi tak, yang batal adalah pahala puasa. Jadi tuan-puan sekalian, kalau kita kata, kalau gitu buat apa puasa tak dapat pahala? Kan kita kata, buat apa puasa kau tak dapat pahala? Siapa yang berpuasa walaupun tak dapat pahala, kurang-kurangnya dia tidak akan diazab oleh Allah di mahsyar kelak kerana dia tak berpuasa. Faham ya? Walaupun tuan-puan sekalian, dia tak berpuasa
dia berpuasa tapi tak solat, dan ulama mengatakan bahawasanya dia tak dapat apa-apa pahala pun daripada puasa, jangan kita kata tak dapat pahala, baik tak payah puasa, baik aku makan. Kau jangan cakap macam tu. Kau puasalah juga, sebab kononnya kau tak diazab kerana tak puasa, kau diazab sebab tak solat. Tapi kalau kau tak solat, kau tak puasa juga, banyaknya azab kau mampu ke tanggung. Mudah-mudahan esok dengan sebab puasa kau ini, Allah lembutkan hati kau akan solat. Jadi puasa. Jangan kita guna ayat daripada kau puasa baik tak payah, sebab tak sah juga pahala. Jadi berhati-hati dalam kita menjawab persoalan seperti ini. Subhanallah. Sama juga orang tanya, Ustazah puasa tapi tak tutup aurat. Dia ni orang tak tutup aurat, orang yang dalam keadaan fasik. Jadi mudah-mudahan patut bagaimana dengan puasa dia? Dia jadi macam ni tau. Puasa wajib, tutup aurat pun wajib, bertembung. Jadi dia orang yang sedang melakukan ibadah dan masa sama buat maksiat. Jadi sebagai ulama mengatakan seolahnya pahala puasanya itu terpadam dengan maksiat yang sedang lakukan. Kalau betul lah dia sedang berpuasa, dia sedang mentaati perintah Allah, jangan memilih-milih untuk mentaati. Perintah ni taat, perintah ni tak taat. Yang mana Nabi menegur Bani Israel. Nabi kata, adakah kamu nak jadi seperti Bani Israel? Kan? Ada yang ni nak taat, ada yang ni bangkang. Dia ikut hawa nafsu dalam mentaati Allah. Jadi orang yang melakukan maksiat dalam keadaan dia berpuasa, seolahnya na'udzubillah seperti Bani Israel. Dia ada benda yang dia boleh terima, ada benda yang dia tolak. Kita ni diminta udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam, menjadi orang Islam secara sempurna. Kafah ni masuk sempurna, barulah betul-betul Islam. Tak boleh pilih-pilih ikut hawa nafsu. Na'udzubillahi min zalik. Okey, terima kasih daripada saya. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya mohon maaf salah dan silap. Saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur yang mengadakan program yang sangat baik ni. Masya Allah. Saya tengok, kita ada berapa orang lebih kurang ni ya? Ribu-ribu ya? 322 orang Ustazah, dengan pelajar, staf, bicara. Masya Allah, ramai. Ada 300 lebih. Yang saya nampak 6 orang. Depan saya sekarang ada Encik Wan N, ada Encik Wan M, ada Wan M, ada Wan N, ada Nur K, Puan Ustazah Nabilah G, dan Adinda Muhammad N. Dr. A, nampak dia punya akon rumah. Akon pejabat. Dia punya bahagian tu. Gitulah. Jadi subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya berhajat suatu hari nanti dapatlah jumpa. Beranang tu dekat je. Kan dapat bersemuka. InsyaAllah. Dan saya sekarang ni antara online dengan bersemuka, saya memang terima yang bersemuka, tapi kita tahu SOP dan sebagainya. Mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu. Walaupun sekarang kita berada dalam satu majlis ilmu di alam maya, walaupun kita tak di satu tempat, tapi kita berada di bawah langit yang sama, di bawah pemerhatian dan penyaksian Allah. Maka mudah-mudahan Allah ya jami' bakal mengumpulkan kita kembali di syurganya kelak. Subhanallah. Ada seorang lagi Encik Wan M lain pula, Cik Syafiqah O ada, Puan Nori Dayu Y ada. Baru muncul semua. Kan? Dan saya dah nak keluar barulah muncul. Subhanallah. Saya nampak ramai Wan ni. Mungkin ramai orang Kelantan ni. Orang Kelantan dia ajak orang Kelantan. Ramai kot orang Kelantan. Orang Pantai Timur ni deh. Jadi subhanallah, itulah daripada saya. Diana Ar dah mula keluar juga. Okey, terima kasih ya semua. Selamat berbuka puasa. Hargailah detik-detik setiap waktu kita di bulan Ramadan. Ini bulannya Allah berikan segala yang kita perlukan, dunia dan akhirat. Mintalah syurga. Doa yang paling afdal antaranya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wan Perlis mempertahankan dirinya. Dia Perlis. Dia bukan Kelantan. Dia Wan Perlis. Baiklah Encik Wan Perlis. Okey. Tuan-puan sekalian, doa Rabbana atina fid dunya hasanah adalah doa yang antara disukai. Bila ditanya soal apakah doa yang paling kamu cintai, Nabi kata Rabbana atina fid dunya hasanah. Saya nak tutup dengan doa ni, tuan-puan sekalian. Panjang kita bercakap hari ni. Mungkin ada orang kata, soalan tu tak ada kaitan dengan aku. Apa pengisian ini tak ada kaitan. Doa ni ada kaitan dengan kita semua. Ini daripada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim tak silap saya. Nabi bersabda, ketika itu Nabi melihat ada seorang lelaki yang kurus kering. Dan Nabi menyebutkan umpama seperti seekor burung yang sangat kurus. Anak burung yang sangat kurus. Maksud Nabi bagi gambaran supaya kita boleh bayang.
kurus kering disebabkan sakit yang teruk. Ketika Nabi ziarah dia, Nabi bertanya, adakah kamu tidak meminta sesuatu daripada Allah? Kamu tak berdoa ke, tak minta ke dengan Allah? Lalu dia menjawab, aku ada berdoa ya Rasulullah. Nabi tanya balik, apakah doamu kepada Allah? Aku berdoa, ya Allah, apa-apa azab, seksa yang engkau akan timpakan di akhirat kelak, maka timpakanlah ketika di dunia lagi. Subhanallah, tuan-tuan sekalian, dia minta doa dengan Allah. Apa-apa azab yang Allah nak timpakan pada dia di akhirat kelak, timpakanlah di dunia. Tuan-tuan sekalian, kita semua ni kalau minta macam ni, tak boleh duduk semua macam ni. Semua ku kering, mengkerekot belaka ni. Sebab kita selalu buat dosa, tuan-tuan sekalian. Sahabat Nabi pun tak lepas pada dosa. Lalu bila Rasulullah dengar, Rasulullah kata, jangan, kenapa kamu minta begitu? Sesungguhnya kamu tak akan mampu. Nabi kata, kamu tak akan mampu. Kalau kita minta hari ni, ya Allah, apa-apa dosa yang ku buat terulah timpa di dunia, janganlah timpa di akhirat. Nabi larang doa macam tu. Kita kata tak apalah, biarlah seksa kat dunia, janganlah seksa di akhirat. Nabi larang. Nabi kata, kalau kamu doa macam ni, kamu tak akan mampu. Sebab beratnya siksaan Allah untuk setiap dosa yang kamu lakukan. Lalu Nabi pun mengajarkan, kenapa kamu tidak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Lalu Nabi kata, lalu dia berdoa dengan doa tersebut, maka Allah sembuhkan sakit dia. Doa ini, tuan-puan sekalian, Nabi ajar kita, dan doa ini daripada firman Allah. Ini firman Allah dalam Al-Quran, doa Nabi. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah ni maksud dia apa? Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan di dunia ini baik. Apa maksud baik? Bahagia suami isteri, sehat tubuh badan, rezeki cukup, rumah baik, kereta baik. Maksudnya Nabi ajarkan kita bahagian dunia pun minta dengan Allah kebaikan, kesempurnaan. Kita nak dua-dua, bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi ulang doa tu. Wabil akhirati hasanah, dan di akhirat juga baik. Baik maksudnya syurga lah. Di mahsyar pun elok je, hisab elok, lepas je, lulus je, masuk syurga. Waqina azabannar, dan jauhilah, hindari pada azab api neraka. Kan waktu mustajab doa, iaitu orang berpuasa, daripada start dia sahur sampai mustajab doa, banyak sangat nak doa ustazah, saya hafal banyak, ada 50 doa, saya confused dah nak doa mana. Saya dengar ustaz ni ajar doa tu, ustaz ni. Saya nak cakap, doa lah apa pun, tapi saya sebutkan antara doa yang paling utama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau tanya ustazah, saya sakit nak doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab apa? Allah bagi sembuh kepada sahabat Nabi yang doa macam ni. Ustazah, saya bergaduh suami isteri nak doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab apa? Kalau dunia kita baik, Allah bagi kita baik dengan suami isteri. Tapi kena doa tu dengan yakin, dengan khusyuk, dengan betul-betul mengharap. Bukannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sambil tengok TV, sambil tengah tengok kat bazar-bazar, tak khusyuk namanya, tuan-puan sekalian. Kan? Sambil-sambil ni, macam mana orang yang berdoa, ciri-ciri doa yang makbul, iaitu dia ada waktu yang dia betul-betul bercakap dengan Allah. Betul-betul dia yakin bahawa Allah Maha mendengar, Allah melihat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berilah kehidupan aku baik, suami aku baik, anak-anakku baik, kawan-kawan baik, rezeki baik, dapat kerja baik, sekian-sekian. Dia bercakap tu, dia macam tak ada keraguan pada Allah. Tapi kalau masa doa, ya Allah, berilah kehidupan aku baik, jadikanlah suami aku baik, ya Allah. Lepas tu dia tengok laki dia tengah tidur. Boleh ke dia ni baik? Ada harapan ke? Macam tu kan? Masa doa tu minta, tapi hati tak yakin. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, katakanlah aku sangat dekat dengan hamba-Ku. Ujibu da'wata da'i iza da'an, aku pasti memakbulkan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah sambung lagi, maka taati segala perintahku. Syarat nak doa makbul, kena taat semua perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Wal yu'minu bi, dan kena beriman kepadaku, yakin. Bila minta dengan Allah, Allah tahu siapa yang meminta dengan ragu-ragu, siapa pula yang meminta dengan yakin. Siapa yang minta dengan yakin, maka insya-Allah Allah pasti makbulkan. Sebab itu sumpah, itu janji Allah. Apabila hamba-Ku bertanya tentangku, katakanlah aku sangat dekat, ini qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku pasti makbulkan permintaan hamba-Ku bila dia meminta. Tapi syaratnya tadi itulah, beriman, yakin, taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Saya doakan semoga kita semua insya-Allah kehidupan baik dunia dan akhirat, dan dilindungi Allah, semua dibebaskan Allah daripada api neraka.
Wallahu alam. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.